Sebelum memulakan video ini, bantu saya untuk tekan butang subscribe, like, komen dan jangan lupa on notification untuk mendapatkan video-video terbaru daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran lagi bersama saya Azman bin Marasib daripada Kebun Ayaloh. Hari ini kita akan berkongsi ilmu bagaimana cara untuk menyemai benih cukur daripada ubi cukur yang matang. Saya tunjukkan dulu berkaitan dengan peralatan yang perlu kita sediakan. Pertama kita perlu ada tanah organik. Ni tanah organik yang saya buat sendiri, kokopit. Sebab kokopit adalah sejenis medium tanaman yang mudah serap air tetapi tidak bertakung air. Memang sesuai untuk tanaman cukur. Kemudian kita perlu ada pokok cukur tua. Pokok cukur tua bila dia tua, daunnya akan mengecil dan daun-daun yang sebelah bawah akan mengering. Ini akan kita jadikan sebagai biji benih daripada ubi cukur tersebut. Ini cukur yang segar, belum lebih kurang usia 3 bulan. Ini untuk produk cukur segar. Jadi kita mulakan dengan proses penyemaian. Saya telah menyediakan ubi-ubi cukur yang cukup tua, berwarna coklat, warna hujung warna putih. Ni mata-mata tunas yang bakal kita semai, dan saya ambil daripada pokok cukur yang cukup tua. Kita perlukan bekas untuk semaian. Saya menggunakan pasu untuk mudah saya alih dan angkat. Dan pasu ni saya telah pun isi dengan tanah medium tanaman. Yang saya gunakan adalah bahan organik yang saya campur dengan kokopit 3:1. Contohnya 300 gram kokopit, manakala tanah bahan organik adalah 100 gram. Kita mulakan dengan tanaman semaian. Okey. Kamera datang rapat sikit. Okey. Susun biji ubi cukur yang tua ni ke dalam pasu. Kemudian kita susun dengan elok supaya pertumbuhan dia seragam, tersusun, untuk memudahkan kita mengalihkan ke pasu tanaman untuk masa akan datang. Okey. Kita susun elok-elok. Jangan terlampau, jangan sampai bersentuh di antara satu sama lain. Jika tidak, nanti kita akan ada masalah untuk proses pemindahan daripada pasu semaian kepada pasu tanaman kekal. Okay, untuk makluman semua, cukur ni tidak, habitat cukur adalah tanah yang lembap tetapi tidak bertakung air. Okey, untuk proses ini, saya peringkat awal saya dah basahkan kokopit. Saya dah basahkan juga organik. Dia tak perlu saya nak siram lagi selepas kita buat penyusunan. Tapi kalau peringkat awal tuan-tuan tak melakukan siraman pada medium tanaman, selepas susun ni tuan-tuan dan puan perlu siram, supaya ada kelembapan di medium semaian. Okay. Selepas disusun ke dalam pasu, kita tabur sedikit bahan organik yang halus di sebelah atas. Jangan terlampau dalam sangat, jangan terlampau tebal sangat, tipis saja, sekadar menutupi biji benih tersebut. Okey, dah siap tutup semua sekali. Proses yang terakhir untuk semaian, untuk mempercepatkan proses penumbuhan tunas-tunas cukur, kita perlu simpan semaian ini dalam plastik bag berwarna hitam supaya tidak cedus cahaya. Dan yang keduanya, untuk memastikan suhu haba yang panas berada dalam karung ini
dan untuk juga mengelakkan penyenjatan daripada air yang kita ada. Sebab dalam tempoh kurungan ini kita tak melaksanakan siraman, dan berada pasu semayan ini berada dalam karung ini selama lebih kurang 10 hari ke 15 hari. Dalam tempoh 10 hari pertama, tuan-tuan boleh lihat, buka dan lihat, insya-Allah mata-mata tunas dah mula tumbuh, dan masuk hari ke-15 tuan-tuan boleh keluarkan pasu ini daripada karung hitam ini. Okey. Selepas kita masukkan, kita ikat rapat pasu ini, karung ini, dan kita simpan di tempat yang redup. Ingat, buka selepas 10 hari semayan. Selepas kita tarikh kita buat semayan. Okey, siap untuk semayan. Dan saya juga akan tunjukkan kepada tuan-tuan hasilnya selepas 2 bulan. Ini hasil dia yang kita semai. Dalam ni banyak anak benih, lebih kurang dalam 10 ke 15 anak benih yang kita boleh pindahkan ke dalam pasu tanaman. Kita campurkan kokopit dan bahan organik yang saya buat sendiri. Jika tuan-tuan tak ada organik, tuan-tuan boleh gunakan kokopit dan gunakan baja butiran organik yang mungkin boleh dapat daripada kedai-kedai pertanian. Okey, kita masukkan separuh daripada tinggi pasu ini, 50% saja. Kita masukkan dan kita cabut anak benih yang kita semai selepas 2 bulan. Ini hasil dia. Tunas baru dah keluar. Ini bermakna akar telah bergerak, menyebabkan tunas baru, daun hijau sesuai untuk terus ditanam ke dalam pasu tanaman. Terus tanam sehingga penuh menutupi pangkal. Okay, saya akan jelaskan kenapa 50% saja yang kita isi medium tanaman dalam pasu ni. Okay. Padakan tanah tersebut untuk elakkan pokok akar stres disebabkan berlaku pengudaran dalam tanah untuk sementara. Okey. Dah siap. Okey. Kenapa 50%? Okey. Habitat cekuk adalah hidupnya menaik, menaik, bertingkat-tingkat. Buah dia akan bertingkat-tingkat. Apabila usia 3 bulan, untuk memastikan pokok tuan-tuan terus subur, perlu ditambah lagi, perlu tambah lagi kokopit ataupun organik ke dalam pasu ini, menutup pangkal yang sedia ada. Kemudian masuk bulan ke 4 atau ke 5, tuan-tuan dan puan boleh tambah lagi, supaya kalau tuan-tuan fokus kepada ubi cekur, dia akan menghasilkan ubi cekur yang banyak. Kalau tuan-tuan fokus kepada daun, maknanya cekur segar ataupun pucuk-pucuk baru, pastinya tuan-tuan dan puan akan dapat semua itu dengan proses penambahan medium tanaman. Ini dalam polybag. Tuan-tuan dan puan boleh guna apa saja bekas tanaman, sama ada bahan daripada bahan-bahan terbuang ataupun bahan-bahan yang anda sedia miliki di sekitar rumah anda. Okey, insya-Allah kita akan bersiaran lagi di lain masa. Setakat itu dulu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa langgan channel ini dan sharekan kepada semua orang. Menyampaikan ilmu itu adalah satu amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.